Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Kisah hidup akhir zaman adalah nama rancangan yang kita berikan membicarakan tentang tanda-tanda kiamat yang telah diceritakan secara sempurna oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanda kiamat bermaksud peristiwa-peristiwa yang akan kita saksikan dan ia menunjukkan bahawa masa untuk berakhirnya umur alam ini semakin dekat. Ada tanda kiamat telah pun berlaku ketika Nabi masih hidup 1400 tahun yang lalu lebih kurang. Kemudian ia terus berlaku. Hari ini sudah 1400 tahun. Ada tanda kiamat yang sedang berlaku dan ada tanda kiamat yang belum berlaku dan akan berlaku. Tuan-tuan, para penonton sekalian, kita sampai pada episod 27 dan tanda kiamat yang ke-41 yang disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Nabi menghimpunkan banyak tanda kiamat dalam hadis tersebut. Untuk tanda kiamat yang ke-40 ini, saya ambil tajuknya iaitu tanda kiamat yang ke-40, berbuat baik dengan kawan tetapi menjauhkan diri daripada ayah. Dengan kawan baik, tapi dengan ayah layan lebih kurang. Itu bahasa kita. Baik dengan kawan, layan lebih kurang dengan ayah. Itu tanda kiamat. Dan betapa banyaknya berlaku. Kalau dengan kawan nak belanja makan RM12, makan tengah hari, RM16, tak ada masalah. Tiap minggu belanja. Nak bagi RM50 sebulan untuk ayah yang duduk seorang diri di kampung, tak dapat. Itu tanda kiamat dan ia adalah maksiat seorang anak, penderhakaan seorang anak kepada kedua orang tuanya, ataupun Nabi khususkan di sini penderhakaan seorang anak kepada ayahnya. Dalam episod yang lepas, Nabi sebut ni tau, tuan-tuan, ada satu keadaan yang Nabi sebut tanda kiamat, iaitu apa? Akhir zaman nanti, ramai orang mentaati isteri, menderhakai ibu. Nabi pair macam tu. Dengan isteri taat. Beli baju tiap-tiap bulan, baju baru. Apa saja yang isteri order, bagi. Bagus buat baik dengan isteri dan anak-anak, bagus. Ia dikira sedekah. Tetapi sehingga tahap kamu mengabaikan kesihatan, pemakanan, spiritual ibu kamu, tak peduli tentang hal ehwal mak. Maka Nabi sebut, dengan isteri taat, tapi dengan mak derhaka. Hari ini, dalam tanda kiamat yang ni, Nabi sebut, wa adna sadiqahu wa aqsa abah. Dia dengan kawan rapat, kamcin, baik. Tapi dalam masa yang sama, lelaki yang baik dengan kawan itu, dalam masa yang sama, sifatnya ialah dia tidak mempedulikan ayahnya. Dia meremehkan ayahnya. Dia mengabaikan ayahnya. Kalau dia baik dengan kawan, dengan ayah pun dia baik, dia taat, dia jaga keperluan ayahnya, itu tidak masalah. Buat baik dengan kawan, itu dituntut dalam Islam. Dituntut, dipuji, sedekah kepada kawan-kawan. Dalam masa yang sama, dia juga membantu ayahnya, mempeduli ayahnya, ambil berat ayahnya. Itu tak ada masalah. Yang menjadi masalah tanda kiamat yang ke-40 ini ialah zaman ini, 2023 ini, ramai di kalangan umat Islam dengan kawan baik, dengan mak ayah buat lebih kurang. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Inna lillah
Wa inna ilaihi raji'un, sedangkan kunci bahagia, kaya, tenang itu ada di hati ibu dan ayah kamu. Sekali kamu tenangkan, gembirakan hati mak ayah, Allah akan balas 10 kali gembira dan tenangkan hati kamu, wahai anak. Jadi dalam hadis Abu Hurairah yang panjang tersebut, Nabi sebut beberapa tanda kecil kiamat. Nabi sampai pada tanda, Nabi kata, wa adna sadiqahu wa aqsa abah. Dia ni dekat diri dengan kawan, iaitu buat baiklah dengan kawan, mau duduk lama-lama. Dengan mak ayah jarang-jarang, setahun sekali dua saja. Padahal KL Johor je, padahal KL Penang saja, jaraknya tidak jauh. Tapi dengan kawan boleh pula pergi sampai ke Melaka. Boleh pula pergi rumah kawan sampai di Pahang. Sebab apa? Sebab rasa seronok. Rasa best lah nak duduk lama-lama dengan kawan. Ayah ni sebab tua, tak ada manfaat. Sakit pun banyak. Lepas tu teguk pun banyak. Kathir al-intiqad, kata para ulama. Mak ayah kan bila tua ni banyak teguk. Kita bawa balik anak, dia teguk cara urus anak. Pukul 7.30 dah maghrib, kita tak teguk lagi anak untuk mandi. Dulu mak ayah kita sebelum masuk waktu, dia suruh mandi untuk siap solat. Bila bawa balik cucu, dia akan sebut ni suruh anak mandi. Kan, anak tak mandi lagi, dah 7.40 dah. Maghrib dah masuk lagi, dah masuk, mandi pun tak lagi. Tangan pegang handphone lagi. Jadi mak ayah ni memang banyak beleter, banyak menegur, banyak tegur, maka dia tak selesa nak balik. Tak selesa untuk duduk selalu menziarahi kunci syurganya. Dia tidak selalu menziarahi punca kebahagiaannya, iaitu ibu dan ayah dia. Maka jadilah suasana hari ini keluarga-keluarga yang hilang barakah, kurang barakah. Keberkatan rumah tangga, keberkatan makanan, keberkatan anak-anak, keberkatan masa, keberkatan wang ringgit ditarik sedikit demi sedikit kerana salahnya dalam tindakan. Jadi tuan-tuan muslimin sekalian, kita belajar tanda kiamat untuk kita tahu apa yang boleh kita ikut, benda yang baik, dan apa yang kita mesti elak, benda buruk yang Nabi tunjukkan. Kemudian untuk tanda yang seterusnya ialah meninggi-ninggikan suara di masjid. Dalam hadis yang sama, Nabi sebut wa dhaharatil aswatu fil masajid. Suara ditinggi-tinggikan dalam masjid. Benda apa tu? Tuan-tuan sekalian, sesungguhnya masjid, rumah Allah ini ada kehormatannya, iaitu tempat untuk tenang. Baca Quran, orang zikir, orang doa, orang solat, orang tadarru', munajat. Nampak? Tempat orang berdoa, munajat, tadarru', orang solat, orang zikir, orang doa. Diam, tenang. Tiba-tiba kita masuk masjid, ada orang bersembang. Bersembang sampai angkat suara, sampai ganggu orang yang nak solat. Ganggu orang nak baca Quran, hukumnya haram. Sembang itu haram, berdosa. Saya pernah masuk masjid yang ruangannya sangat kecil, dalam 200 orang, ruang masjid tu kecil. Kita masuk lewat sikit, semayang sebab musafir waktu tu. Masih ada 3-4 orang bersembang. Walaupun mereka nampak jarak tak sampai 100 meter. 5 meter je, 10 meter, sebab masjid tu kecil. Sebab jarak dalam 5 hingga 10 meter tu kita solat Allahu Akbar. Sampai habis solat, sembang mereka itu mengganggu, angkat suara. Itu haram. 10 minit duduk itu, 10 minit itu 10 minit yang haram, 10 minit yang penuh dengan dosa. Apa jua jenis sembang? Apa sahaja jenis sembang tadi ni? Bukan baca kitab. Kalau baca Quran pun tidak dibenarkan untuk mengganggu orang solat, apatah lagi sembang
dunia. Ni sembang kosong ni. Memang betul-betul sembang, "Oi, anak hang tak balik ke? Ni bini aku sakit kemarin ni bengkak apa." Sembang tu sampai kita dengar sembang apa punya kuat. Sembang dunia tu. Itu perbuatan yang haram, dosa kering yang dilakukan oleh ramai orang. Itu antara zaharatil aswatu fil masajid. Akhir zaman orang suka angkat suara dalam masjid. Bertikam lidah, berniaga dalam masjid, dalam kawasan masjid berniaga sampai bising. Sepatutnya masjid itu fungsi, tuan-tuan, fungsi asalnya masjid itu adalah tempat tenang. Sebab itu ulama bahas lagi. Orang solat dengan orang baca Quran. Maka yang baca Quran itu wajib rendahkan suara dan tidak mengganggu orang yang solat. Satu. Yang kedua, kita masuk dalam masjid, orang duk berdoa, khusyuk orang berdoa. Boleh tak bagi salam? Kata para ulama, makruh. Assalamualaikum. Bagi salam. Makruh bagi salam. Masuk, tak boleh bagi salam. No? Masuk, baca doa, masuk masjid, langkah kiri kanan, baca doa. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Okey. Dan perbahasan-perbahasan lain. Angkat suara ni antara lain ialah bertengkar, angkat suara. Hukumnya haram. Berniaga, angkat suara dalam masjid. Hukumnya haram. Sembang hingga mengganggu orang solat. Ganggu orang baca Quran. Haram. No? Jadi gangguan-gangguan itu adalah haram. Dan mengangkat suara di masjid ini berlaku begitu banyak hari ini. Di akhir zaman. No? Saya pernah menziarahi sebuah kota lama di Hadramut. Hadramut itulah sampai hari ini pun kita pergi tengok suasana dia. Bila kita masuk ke masjid-masjid, betapa tenangnya suasana di dalam masjid. Hening, tenang, khusyuk. Jumaat sekalipun. Hari Jumaat kita pergi pun tenang. Sampai habis Jumaat pun diam, tenang. Masya Allah. Masyarakat ataupun muslimin dalam masjid masing-masing sibuk dengan bacaan Quran, sibuk dengan zikir, sibuk dengan doa, sibuk dengan solat. Itulah antara fungsi asal masjid ataupun kehormatan masjid itu adalah tempat untuk beribadat dalam keadaan dan suasana yang tenang. Tuan-tuan, sekadar itu dulu untuk episod kali ini. Semoga kita berjumpa lagi akan datang. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan kehidupan manusia dalam menghadapi cabaran akhir zaman. Bagaimanakah manusia menempuhi kehidupan di akhir zaman? Akhir zaman penuh fitnah. Hanya iman dan takwa penyelamat ummah. Tanpa iman dan takwa yang utuh, manusia pasti gagal menempuhi kehidupan akhir zaman. Menjadi kerisauan baginda, bagaimana umatnya menempuhi kehidupan akhir zaman. Nantikan kupasan lanjut peristiwa akhir zaman daripada Ustaz Wadi Anwar.